Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat Allah Ta'ala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Petang ni sepuas kala kita sambung pengajian kitab Hidayatus Sibyan pada muka surat yang kelima. Jadi pada minggu sudah kita berhenti pada muka surat yang 5, iaitu baris yang ke-7, baris yang ke-8 daripada baris yang ke-7 daripada bawah. Dan bahawasanya di situ qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan bahawasanya segala sifat yang 20 itu terbagi atas 4 bahagi ataupun terbagi kepada 4 bahagian. Jadi sifat-sifat yang telah kita belajar sebelum ni, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, daripada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadith, qiyamuhu Ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Pada terbahagi kepada 4 bahagi. Pertamanya sifat nafsiyah, yang dipanggil sifat nafsiyah namanya, iaitu satu sifat, iaitu sifat nafsiyah tu namanya iaitu satu. Ada satu sifat nafsiyah iaitu wujud. Maknanya dibangsa kepada diri. Sifat wujud Allah Ta'ala ni dibangsa kepada diri, nafsiyah, dibangsa kepada diri. Ada satu saja, itu sifat wujud. Keduanya sifat salbiyah namanya. Sifat salbiyah, mana sifat kalau kita apa yang panggil itu sifat dari segi negatif, nak tolak. Sifat salbi ni menarik, ataupun kita kata nak tolak sifat-sifat yang tak sepatut ataupun sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat salbiyah ni iaitu 5 sifat. Dia ada 5 sifat, iaitu qidam, sifat qidam, dan baqa, dan mukhalafatuhu lil hawadith, dan qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Dia ada 5. Ini dipanggil sifat salbiyah, sifat untuk tolak. Untuk tolak sifat-sifat yang mustahil, sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya sifat ma'ani namanya, iaitu 7 sifat, iaitu qudrah, iradah, dan ilmu, dan hayah, dan sama', dan basar, dan kalam. Ada 7. 7 sifat ma'ani. Dan keempat, sifat ma'nawiyah namanya, iaitu 7 sifat pula
iaitu kaunuhu, mana dia ada kaunuhu, keadaan Allah Ta'ala qadiran, berkuasa, dan kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala berkehendak, dan kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala itu mengetahui, dan kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala hidup, dan kaunuhu sami'an, keadaan Allah Ta'ala mendengar, dan kaunuhu basiran, keadaan Allah Ta'ala melihat, dan kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata. Jadi empat pembahagian, empat pembahagian ini bagi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Baik, kita pergi satu persatu. Maka maknanya sifat nafsiyah, iaitu tiap-tiap sifat yang thabit bagi zat selama-lama maujud zat, padahal tiada dikeranakan dengan satu kerana, artinya tiada melazim ia sifat wujud ni bagi satu sifat yang lain. Jadi sifat nafsiyah, sebagaimana kita terlihat dah sebelum ni, sifat yang thabit, sifat yang ada bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama mana Allah Ta'ala tu wujud selama mana wujud zat Allah Ta'ala, maujud, adanya zat Allah Ta'ala, maka bersifat Allah Ta'ala dengan wujud. Padahal tidak dikeranakan wujud Allah Ta'ala itu dengan satu kerana. Tidak dikerana ataupun tidak diillahkan dengan satu illah. Artinya tiada melazim, tidak melazimi bagi satu sifat yang lain. Seumpama sifat maknawiyah, ada sifat sabit, sifat maknawiyah ni melazimi bagi sifat ma'ani. Adanya selagi mana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ma'ani, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah dulu maknanya melazimi sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun wujud Allah Ta'ala ni tidak melazimi, tidak melazimi sifat mana-mana sifat. Mana adanya sifat wujud Allah Ta'ala ni selama-lama maujud, selama-lama ada zat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wujud. Tidak dikerana ataupun tidak dilazimi dengan sifat-sifat yang lain. Okay. Dan makna sifat salbiyah, iaitu tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafikan. Tiap-tiap sifat yang makna sifat tadi itu tujuan dia untuk menafikan, untuk menafikan barang yang tiada patut bagi zat Allah. Jadi sifat salbiyah ni sifat yang untuk menafikan, sifat yang sabit untuk menafikan barang ataupun sifat-sifat yang tak layak bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bagi segala sifat-sifat Allah. Jadi gunanya ataupun kita kata sifat salbiyah ni untuk menafikan, sifat-sifat salbiyah ni untuk menafikan barang ataupun sesuatu yang tak patut, yang tak layak bagi zat Allah, dan juga yang tak layak bagi sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh seperti kidam, makna kidam itu menafikan awal dan permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Kidam, sedia ada Allah Ta'ala ni menafikan awal, permulaan bagi wujud zat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni wujud Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tidak dimulai, tidak ada permulaan. Jadi kidam, sifat kidam ni untuk menafikan Allah Ta'ala ni, wujud Tuhan ni ada permulaan. Jadi mustahil ataupun maha suci Allah Ta'ala ni wujud dia tu ada permulaan seperti makhluk. Seperti makhluk, wujudnya makhluk ada permulaan. Jadi apabila ada permulaan ni, maka didahului dengan tak ada. Didahului sebelum ini dengan tiada. Jadi apabila diadakan, maka wujud. Wujudnya ataupun makhluk sesuatu tu. Jadi wujudnya dengan makhluk, mestilah ada pembuat dia. Mestilah ada pencipta, pembuat dia. Iaitu tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalaulah ditakdir, kalaulah ala panggil di atas jalan takdir, kalau Tuhan ni ada permulaan, maka ada orang yang membuat Allah Taala ni. Kalau kita atas jalan takdir lah, maknanya ayat contoh. Kalau Tuhan ni ada permulaan, maka adalah Allah Taala ni didahulu dengan tak ada sebelum ni. Dan apabila diadakan Allah, maka wujud Allah Taala. Maka ada, sudah pasti adanya orang yang ataupun Tuhan lain yang membuat Allah Taala tu. Maka maha suci. Maha suci Allah Taala ni tak ada bagi tengah jadi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Maknanya ada, berada ataupun keadaan Allah Taala tu wujud ada ni binafsih, dengan sendirinya. Tidak ada pembuat, tidak ada pencipta bagi wujud Allah Taala, dan Allah Taala tidak berhajat kepada mahal ataupun zat lain untuk dia berada. Dan bagi segala sifatnya, maknanya sifat nafsiyah ni tuan-tuan sekalian, untuk menafikan permulaan bagi zat Allah, dan juga untuk menafikan bagi segala sifat-sifat Allah Taala. Dan baqa, menafikan akhir dan berkesudahan bagi keduanya, bagi kedua zat Allah Taala dan sifat tu. Sifat baqa pula untuk menafikan, menolak pengakhiran bagi Allah Taala ni. Allah Taala ni untuk menolak pengakhiran bagi Allah Taala. Sedangkan hakikat sebenarnya, Allah Taala ni tidak ada pengakhiran bagi dia. Wujud Allah Taala ni orang panggil kekal. Kekal akan sebagai kekal yang hakiki. Yang sebagai kekal yang hakiki. Sebab tu Allah Taala ni bersifat dengan sifat baqa, kekal Allah Taala tu. Sebab tu di baqa sini, kekal ni dia ada dua kategori. Ada dipanggil kekal, macam contoh syurga. Syurga, neraka, nikmat dalam syurga, siksaan dalam neraka tu bersifat kekal juga. Bersifat kekal juga. Sebab apa? Tuhan sebut dalam Al-Quran. Tuhan sebut dalam Al-Quran ni bahawa syurga neraka ni kekal. Khalidina fiha. Kekal kepada bagi penghuni-penghuni dia. Bagi penghuni-penghuninya, syurga neraka ni kekal. Jadi, adakah kekal syurga neraka ni sama dengan kekal Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapan tidak sama. Jawapan tidak sama. Walaupun disebut kekal, tapi kekal syurga, kekal neraka, dan juga kekal hal ehwal syurga, hal ehwal dalam neraka tu adalah kekal yang tidak hakiki. Kekal yang tidak hakiki secara majazi. Tapi kekal Allah Subhanahu Wa Taala ni secara hakiki lah. Hakiki maknanya tidak ada pengakhiran ataupun tidak ada penghujung bagi wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah anggota. Demikianlah engkau kata engkau kata pada segala makna yang tinggal daripada sifat-sifat salbiyah tadi. Mana baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah tu daripada sifat salbiyah. Jadi sifat-sifat ni, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah ni, sifat-sifat ni adalah tujuannya untuk menafikan ataupun menolak sifat-sifat ataupun barang yang tak layak bagi zat Allah Ta'ala dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mustahil ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Jadi mustahil, akan kita tak boleh tasawur, akan kita tak boleh nak terima adanya permulaan bagi Allah Ta'ala. Tuhan ni ada permulaan, Tuhan ni ada mula dia. Sebagaimana kita ni makhluk ada mula, ada tarikh lahir kita, ataupun tarikh jadi kita ni, dan juga bagi kita makhluk pun
ada tarikh akhir kita, mati kita, tarikh mati. Cuma tarikh lahir kita kita tahu. Adapun tarikh mati kita kita tak tahu. Wallahu alam. Bilakah tarikh akhir kita ataupun tarikh mati kita ni? Sama ada cepat ke ataupun lambat, wallahu alam. Sebab Tuhan tak sebut, Tuhan ni rahsia. Rahsia tarikh akhir kita ni supaya kita ni sentiasa beringat. Supaya kita sentiasa beringat, waspada dan bersiap sedia dengan amalan. Dan jadi mustahil bagi Allah Ta'ala ni ada permulaan bagi Allah dan akhir baginya bagi Allah. Jadi mustahil jugalah. Ada pengakhiran bagi Allah Ta'ala. Dan bersamanya bagi segala yang baru. Mustahil bagi Allah Ta'ala ni bersamaannya. Bersamaannya Allah bagi segala yang baru. Yakni makhluk. Mustahil Tuhan ni sama, serupa dengan makhluk ciptaan dia. Tak boleh kita nak ukur, tak boleh kita nak kiyah lah. Allah Ta'ala dengan makhluk, dia tak serupa, dia tak sama. Jadi kita nak letak sifat-sifat mana tak sama Allah Ta'ala dengan makhluk yang baru, benda baru ni, tak sama dari segi zat dan juga sifat-sifat dia. Jadi kalau kita letak sesuatu sifat yang yang tak munasabah ataupun tidak patut, tidak layak bagi Allah Ta'ala, tak kena lah. Tidak kena. Contohnya kita letak sifat bertempat, mengambil tempat ni. Sifat mengambil tempat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maha suci. Tuhan tidak bersifat dengan mengambil tempat ataupun sifat bertempat bagi Allah. Ada setengah orang panggil ajaran yang sonsan, dia kata Allah Ta'ala ni duduk tetap atas arash. Duduk tetap atas arash ataupun duduk atas langit. Bila orang tanya Allah Ta'ala ni di mana Allah, dia kata di atas langit tu. Ataupun duduk atas arash. Maka itu sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala tu. Mengambil tempat ni adalah sifat makhluk. Duduk, berdiri, duduk selalendik ke apa tu sifat makhluk. Jadi kalau orang yang jahil ni dia sandar. Dia sandar sifat-sifat makhluk kepada Tuhan ni, orang panggil tak kena sakit lah. Tak kena sakit. Jadi kalau dia iktikad lagu tu jadi penuh akidah dia. Jadi bila kita kata Tuhan ni wujud Allah Ta'ala ni bila makanin, tanpa tempat. Allah Ta'ala tidak berhajat dengan tempat. Wujud Allah Ta'ala tidak berhajat dengan tempat. Tidak terikat dengan masa. Tidak terikat dengan masa. Dan wujud Allah Ta'ala tidak ada jihah. Tidak berjihah. Kanan, kiri, belakang, depan, atas, bawah. Tidak. Jadi wujud Allah Ta'ala ni bebas daripada semua perkara tu. Mana bebas daripada sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berkehendaknya Allah ni mustahil juga berkehendaknya Allah kepada zat dan kepada fa'il, orang yang menjadikan. Yang menjadi ia Allah, yang menjadi ia akan Allah. Jadi mustahil Allah Ta'ala berkehendak kepada zat yang lain. Sebab Allah Ta'ala tu zat dah. Kalau yang berkehendak pada zat ni sifat. Sifat berkehendak pada zat lah. Tuhan ni tidak, mustahil Tuhan ni berkehendak pada zat ataupun mahal, tempat lain untuk dia duduk atau untuk dia menumpang. Dan juga tidak berhajat, tidak berkehendak kepada fa'il yang menjadi ia, fa'il itu akan dia akan Allah Ta'ala. Mustahil maha suci Allah Ta'ala berhajat atau berkehendak kepada orang yang membuat dia. Wujud Tuhan ni mustahil ada orang yang membuat dia. Jadi maha suci Allah Ta'ala tidak berhajat kepada fa'il yang menjadikan dia. Dan ada yang menduai, mustahil. Mustahil ada yang menduai pada zatnya zat Allah dan pada segala sifatnya sifat Allah. Maknanya panggil wahdaniyah. Sifat wahdaniyah Allah Ta'ala tu nak menolak daripada sesuatu yang menduai. Yang mendua.
pada zat Allah dan juga pada segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ni. Ada kalau zat Tuhan ni tidak berbilah-bilah. Tidak ada dua ataupun lebih lah. Dua, tiga dan lebih pada zat Allah taala ni. Sebab zat Tuhan ni tunggal. Esa zat Allah taala sebagaimana kita sebut sebelum ni. Dan pada segala sifatnya sifat Allah taala, tidak ada dua kudrat bagi Allah. Tidak ada dua iradat bagi Allah. Maknanya kudrat Allah taala sah jelah. Iradat Tuhan pun sah. Ilmu Tuhan pun satu, esa juga. Tidak berbilah-bilah di situ. Dan pada segala perbuatannya perbuatan Allah sekaliannya. Itu tiada patut bagi zat Allah. Jadi semua perkara tadi itu tak mustahil lah. Mustahil Allah Ta'ala ni berkehendak, maknanya menduai. Mustahil ada perkara yang menduai pada perbuatannya perbuatan Allah sekaliannya. Maknanya perbuatan Allah Ta'ala ni usah di alam ini. Perbuatan Allah Ta'ala sahaja yang memberi kesan, yang memberi taksir. Apa yang berlaku di alam, apa yang berlaku di alam ini. Jadi kita tengok, kita lihat zahir apa ni perbuatan hamba-hamba ataupun perbuatan makhluk ni seolah-olah memberi kesan apa dia buat tu memberi kesan. Tapi hakikat sebenarnya tidak memberi kesan apa-apa. Tidak beri kesan apa-apa usaha ataupun perbuatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang beri kesan ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita usaha kita ni kadang-kadang kita buat sesuatu kerja, ada kalanya jadi, ada kalanya jadi sebagaimana kehendak kita. Ada kalanya tidak menjadi, tidak jadi seperti mana kehendak kita. Apa tu? Kenapa? Kerana apa? Allah Ta'ala tu. Kerana kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ada Allah Subhanahu wa taala, dia yang mentaksirkan pada perbuatan kita. Dia yang memberi kesan pada perbuatan yang kita buat tu, sama ada berlaku sungguh ataupun tidak berlaku. Jadi alik kita ni tuan-tuan, para penonton sekalian, mana sekadar untuk usaha, ikhtiar, memilih perbuatan kita. Dah. Jadi kalau kita tengok contoh kenyang, kenyai bagi biasa kenyai kita makan kenyai. Kita makan ni kenyai. Kita makan nasi, kita makan nasi kenyai. Ataupun kita minum air, hilang haus kita, hilang haus kita. Jadi kalau kita tengok zahir tu serupa nasi lah yang mengenyangkan kita, ataupun air tadi yang menghilangkan haus kita. Tapi hakikat sebenarnya, hakikat yang mengenyang, hakikat yang menghilangkan haus dan apa saja adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenyai ni tidak semestinya kita makan nasi. Kita makan roti, makan makanan lain pun kenyai juga sebetulnya. Cuma adat dia. Hukum adat tu lah. Hukum adat tu dia lain pula tak. Hukum adat ni biasa kan kita makan. Kita makan kenyai. Tetapi kenyai tu berbeza-beza juga. Kadang-kadang kita ada orang makan banyak pun tak kenyai. Makan sikit, ada orang makan sikit kenyai. Sebab kenyai ni, kenyai menghilangkan haus dan sebagainya adalah apa panggil kesan ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh api membakar. Kita sebut api bila sentuh dengan sesuatu yang kering, contoh kertas, biasa dia membakar. Tak membakar. Jadi kalau kita katakan api itu membakarlah, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang membakar, yang membakar kertas tadi itu. Jadi hukum adat, api ni bila sentuh dengan perkara-perkara yang kita kata kertas ataupun benda-benda kering, maka terbakar. Tapi hakikatnya perbuatan siapa tu yang membakar? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, untuk mudah kita faham ni, semua apa yang berlaku di alam ni adalah perbuatan Allah, Allah Taala tu.
Tak ada satu pun taksir perbuatan kita yang memberi kesan terhadap sesuatu yang kita buat tu. Lepas tu izin Allah. Contoh sihir. Sihir yang dilakukan oleh kafir ataupun sihir yang dilakukan oleh orang fasik. Jadi berlaku kesan sihir tadi itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan tak izin, tak akan berlaku. Tidak akan memberi kesan apa-apa sihir tadi. Jadi apabila kita iktikad kita duduk situ, mana kita akan kembali bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala permohonan, segala permintaan kita ni hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita duk gaduh. Dah orang setengah maknanya setengah orang itulah bila kena sihir, apabila dia ni dirasuk, maka dia pergi jumpa dengan Tok Bomo. Yang mana Tok Bomo juga syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia guna jin dah. Dia guna sihir juga. Jadi kita ni kena sihir dah. Kita kena dirasuk oleh jin. Tiba-tiba kita pergi berobat, kita pergi cari Tok Bomo yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita orang panggil minta bantuan, minta bantuan Allah Taala semaya hajat, sungguh-sungguh minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita sebagai usaha ikhtiar kita boleh guna Al-Quran sebagai syifa. Al-Quran tu sebagai syifa. Kita sebut dalam Quran tu kan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turun daripada Quran ni ma huwa shifaa'un linnas, sebagai syifa, kesembuhan kepada manusia tu. Dan bagi segala sifatnya, jadi tidak ada sifat salbiah ni untuk menolak perkara yang menduai pada zatnya Allah, dan pada segala sifatnya sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada segala perbuatannya perbuatan Allah sekaliannya itu tiada patut. Jadi segala perkara yang mustahil, perkara yang menduai pada zat Allah, menduai pada sifat Allah, menduai pada perbuatan Allah, mustahil, tidak patut, tiada patut bagi zat Allah Taala, dan tidak patut bagi segala sifatnya sifat Allah. Kerana apa? Kerana membawa ia kepada baharu. Kalau Tuhan ni ada sesuatu yang sama, yang bersekutu dengan Allah Ta'ala, ini boleh membawa kepada baharu Allah Ta'ala tu. Tidak qadim lah. Tidak kidam Allah Tuhan ni, baharu. Dan kalaulah Tuhan ni baharu, maka akan punah ranahlah alam ini. Punah ranahlah alam ini. Sebab apa? Ada dua Tuhan ataupun lebih. Ada lebih, ada dua ataupun lebih Tuhan ni. Jadi bila ada lebih pada satu Tuhan ni di alam ini, maka akan punah ranah. Boleh ihtimal lah, boleh diandaikan. Ada kalanya Tuhan-Tuhan tadi sepakat dalam urusan dia. Kadang-kadang tidak sepakat dalam urusan dia. Tuhan A dia nak lagu ni. Tuhan B dia nak lagu tu pula. Tuhan C dia nak lagu lain pula. Maka bila berlainan iradat, akan berlainan iradat, Tuhan ni nak lagu tu, Tuhan. Jadi apabila Allah Ta'ala ni jadi ada sesuatu yang menduai pada zat Allah, sesuatu yang menduai pada sifat Allah, dan juga pada af'al Allah, maka Tuhan ni nescaya baru dan lemah Tuhan. Lemah dan kekurangan Allah Ta'ala tu. Jadi semua lemah, sifat kurang ni adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Baik, bermula yang demikian itu mustahil, sifat lemah dan sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala ni adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Mana akal kita tidak tasawur, akal kita tak boleh terima Allah Ta'ala ni lemah,
ataupun Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau Tuhan, sebab apa? Kita menyaksi dah dengan penyaksian pandangan mata kita, alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni begitu indah, begitu sempurna, tidak ada kepincangan. Ini membawa bukti, dalil kepada kita Allah Ta'ala ni esa. Allah Ta'ala ni tidak berbilang-bilang. Dan dinamakan sifat salbiyah ini sifat adamiyun. Juga dinama sifat salbiyah ni dipanggil sifat adami. Sifat yang dibangsa kepada tak ada. Artinya tiada maujud. Tidak maujud kerana tiada berdiri ia pada zat Allah. Sifat salbiyah ni dibangsa kepada adami, sifat yang tiada maujud. Apa tu? Kerana tiada berdiri pada zat Allah. Sebab sifat-sifat salbiyah tidak berdiri pada zat Allah. Adanya sifat-sifat salbiyah ni untuk menolak. Untuk menolak sifat-sifat yang tak patut bagi zat Allah dan sifat Allah. Itu saja. Mana sifat salbiyah tidak berdiri, tidak ada pada zat Allah Ta'ala ni. Tidak berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dan tiada mawujud padanya pada zat Allah Ta'ala. Artinya tiada sah dilihat akan dia. Man tak boleh nak lihat. Kita tak boleh nak lihat sifat-sifat salbiyah ni. Dan tiada melazim ia bagi sifat yang lain. Dan sifat salbiyah pun tidak melazimi akan sifat-sifat yang lain. Seperti mana sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah dia melazimi sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun sifat salbiyah ni tidak tidak wujud pada, tidak berdiri pada zat Allah. Dan tidak mawujud, tidak ada padanya pada zat Allah. Ada dibilang, disebut sifat salbiyah ni ada untuk menolak saja. Untuk menolak kerja dia untuk menolak sifat-sifat yang tak patut bagi zat Allah dan sifat Allah Ta'ala tu. Mana tak sah, tidak sah dilihat akan dia, akan sifat salbiyah ni. Dan tiada ziyadah, tiada tambah ia sifat salbiyah atas zat Allah dan atas sifat yang lain. Maksudnya tidak ada pertambahan, tidak ada tambah ke atas zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala ni. Jadi ada wujud atau kita kata adanya dibilangnya sifat salbiyah ni untuk menolak dan untuk menolak sifat-sifat yang tak patut, sifat-sifat yang tak patut, yang tak layak bagi zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala. Sebab itu dibangsakan sifat salbiyah ni sebagai sifat adami, sifat yang dibangsa pada tidak ada, sebab tidak berdiri pada zat Allah Ta'ala ni. Sebagaimana sifat wujud, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni berdiri, berada pada, kita kata berada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan maknanya menunjuk atas mengadamkan sesuatu yang tiada patut bagi zat. Dan maknanya sifat adami, sifat yang dibangsa pada tak ada ni, menunjuk atas mengadamkan sesuatu yang tiada patut bagi zat Allah. Jadi maknanya sifat adami ni yang tidak ada pada zat Allah Ta'ala, yang tidak berdiri pada zat Allah Ta'ala, dan juga tidak lebih daripada zat Allah Ta'ala ni, dia sifat dia. Maknanya menunjuk, sifat salbiyah ni menunjuk atas mengadamkan sesuatu yang tidak patut bagi zat. Mana khija dan fungsi sifat salbiyah ni untuk menolak, menepis sesuatu yang tak patut, yang tak layak bagi zat Allah dan bagi sifat Allah Ta'ala. Bukan makna adam itu, bukan makna tidak ada itu adam daripada zat Allah Ta'ala. Bukan. Bukan maksud tak ada ni, tak ada daripada zat Tuhan langsung. Tak. Mana nisbah, panggil adam tidak ada. Sifat yang tidak ada ni, sebab dia tidak berdiri. Sifat yang tidak berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dan juga
Kita kata tidak lebih. Tu nisbah tu je. Bukan tidak ada daripada zat Allah Ta'ala. Nak nafi daripada zat Allah Ta'ala, tidak. Jadi sifat salbiah ni untuk menolak, menepis sifat-sifat yang tak patut ataupun perkara-perkara yang tak patut bagi zat Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada tiada bersifat zat dengan dia, artinya tiada bersifat, maknanya adam tadi, adami, yes. Bukan bermakna adam itu adam daripada zat, artinya tiada bersifat zat Allah Ta'ala dengan dia. Bukan kita nak menafikan Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan sifat salbiah. Itu salah. Itu apa yang boleh jadi kafir pula. Jadi dinisbah kepada sifat salbiah ni, sifat adami, tak adilah. Sebab apa? Sifat ni tidak berdiri. Tidak berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana sifat-sifat yang lain. Adanya sifat salbiah ni untuk menolak, untuk menolak sifat-sifat yang tak patut bagi zat dan sifat Allah Ta'ala tu. Iaitu mustahil menafikan, tidak ada sifat salbiah ni. Tidak ada sifat salbiah, maknanya tidak bersifat zat Allah Ta'ala dengan sifat salbiah ni, iaitu mustahil. Itu tidak mustahil lah. Panggil mustahil, mana tidak terima akal. Mesti zat Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat-sifat salbiah tadi. Kerana kufur. Kalau orang kata Tuhan ni tidak bersifat dengan kidam, Tuhan ni tidak bersifat dengan baqa, maka kufur. Hukum dia kufur, kafir. Kafir orang yang menafikan sifat salbiah yang qadim dengan ijma' ulama. Sebab apa? Sifat-sifat salbiah ni adalah sifat yang qadim. Mana sedia ada dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedia ada dengan zat Allah Ta'ala. Cuma tidak berdiri pada zat Allah tu. Tapi kita tak boleh nak nafi. Kita tak boleh nak nafi zat sifat salbiah daripada zat Allah Ta'ala tu. Cuma tidak berdiri di pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Jadi kalau kita menafi sifat, maknanya kita tak faham, kita pergi nafi. Kita pergi nafi sifat salbiah ni daripada Allah Ta'ala, maka bawa kepada kufur. Bawa kepada kufur pula. Baik, dan makna sifat ma'ani iaitu sifat-sifat, iaitu tiap-tiap sifat mawujud. Artinya sah dilihat akan dia akan sifat ma'ani jika dibuka bagi kita hijab. Sifat ma'ani ni sifat, tiap-tiap sifat yang mawujud, yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sah dilihat akan dia. Kita boleh lihat sekiranya dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita dapat melihat sifat-sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Kita mungkin kita boleh lihat bila Tuhan buka hijab, kita boleh lihat sifat qudrat Allah Ta'ala, sifat iradat Allah Ta'ala, sifat ilmu Allah Ta'ala, sifat sama' basar dan sifat kalam Allah Ta'ala tu. Cuma lah ni kita terhijab. Kita dihijab pandangan kita daripada melihat sifat-sifat ma'ani yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat ma'ani ni dia wujud mawujud pada zihin, pada hati kita, dan juga mawujud pada kharij. Jadi sifat ma'ani yang berdiri, ia sifat ma'ani dengan zat, artinya tiada terkaya, ia tidak terkaya, tidak berdikari. Sifat ma'ani daripada zat Allah Ta'ala, mana tak boleh bercerai tangga. Tidak boleh bercerai tangga daripada zat Allah Ta'ala. Dan ziyadah ia atas zat, maknanya tambah. Sifat ma'ani ni tambah atas zat Allah Ta'ala, yang mewajib ia sifat ma'ani bagi zat akan bahawa bersifat ia
zat tadi, zat Allah Ta'ala itu dengan sifat ma'nawiyah. Dengan adanya sifat sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala, berdiri sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala, maka melazimkan zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ma'nawiyah, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman dan sebagainya lah. Okey, dan makna sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah iaitu tiap-tiap sifat yang sabit, tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat bersifat dengan sifat ma'ani. Ini kita sebut dah dulu, pada sifat maknawiyah ni, sifat-sifat maknawiyah ni dia melazimi sifat yang sabit, yang sifat yang sabit bagi zat yang ada bagi zat Allah Ta'ala selama-lama ada zat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat ma'ani. Selama mana sifat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu, maka Allah Ta'ala ni bersifat kaunuhu aliman. Selama mana zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat, maka Allah Ta'ala itu bersifat kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala itu menentu ataupun berkehendak. Selama mana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mutakallim, selagi mana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata. Seterusnya habis hak sifat-sifat ma'ani yang lain. Mana sifat maknawiyah ni melazimi, maknanya adanya sifat maknawiyah ni ia melazimi sifat ma'ani Allah Ta'ala tu. Cara mudah. Sebab tu dalil kita nak sabit sifat ma'ani Tuhan ni sama hak tula dengan sifat dalil kita nak sabit sifat maknawiyah bagi Allah Ta'ala. Dan makna sifat maknawiyah tadi habis. Dan lebih ia atas sifat ma'ani. Jadi sifat maknawiyah ni lebih ia atas sifat ma'ani dan melazim ia baginya bagi sifat ma'ani. Jadi sifat maknawiyah ni lebih tambahan kepada sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat maknawiyah sebagaimana disebut tadi adalah melazimi bagi sifat ma'ani Allah Ta'ala. Maksud dianya tak boleh kita kata bercerai tanggal lah, maknanya sentiasa melazimi antara satu sama lain. Sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah Allah Ta'ala ni. Habis, adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia, akan sifat yang harus dengan tafsilnya, dengan terperinci. Satu sifat jua iaitu apa dia? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Artinya berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggal akan dia akan mungkin. Ini sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ni. Saja sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ni iaitu buat ataupun tinggal mungkin. Buat ataupun tinggal perkara mungkin. Perkara mungkin. Jadi gapo mungkin ni? Perkara mungkin ni perkara yang kita kata dia beza. Orang panggil dia beza dengan makhluk. Makhluk ni sudah ada dah. Mungkin ni benda yang tak ada lagi. Benda yang tidak ada lagi. Yang mana duduk di bawah qabdah Allah Ta'ala. Genggaman Allah Ta'ala, sama ada Tuhan nak buat ataupun Tuhan tak boleh buat. Apa panggil benda mungkin. Jadi harus bagi Allah Ta'ala ni, harus bagi Allah Ta'ala ni untuk buat dia ataupun tinggal ataupun tak boleh buat. Itu panggil mungkin. Jadi bila Allah Ta'ala ni iradat dia, kudrat Allah Ta'ala menentukan adanya perkara mungkin tak ada itu, ada dan dicipta benda mungkin tadi dipanggil makhluk. Ada setengah teman dan lebih kurang sama lah. Kita kata mungkin makhluk benda tolong aja.
Tapi dari segi terperincinya, mungkin ni perkara yang tidak ada lagi. Cuma dalam ilmu Tuhan ni ada. Dalam ilmu Allah Ta'ala ni, benda tu sabit, dicipta oleh Allah Ta'ala. Ataupun tidak dicipta oleh Allah Ta'ala. Tapi di bawah qabdah Allah Ta'ala. Mungkin tak ada ni. Sama ada Tuhan ni harus bagi dia untuk buat, ataupun harus bagi Allah Ta'ala ni untuk tidak buat ataupun tinggal. Contoh, termasuk dalam benda mungkin ni, perkara yang kita kata memberi pahala ataupun balas syurga kepada orang yang buat taat kepada Allah, dan membalas neraka kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Ini termasuk di dalam perkara mungkin, perkara yang harus bagi Allah Ta'ala ni. Sebab apa? Tidak wajib bagi Tuhan ni. Cuma Tuhan janji, Tuhan berjanji dalam Quran tu untuk memberi balasan yang baik kepada mereka yang taat kepada Allah, manusia ataupun makhluk yang taat kepada Allah, dan memberi balasan yang tidak baik ataupun neraka kepada mereka yang tidak taat ataupun kufur dengan Allah Ta'ala. Tuhan tidak wajib bagi dia, harus benda tu. Tuhan boleh je memberi balasan yang baik kepada orang yang tidak taat kepada Allah, dan memberi balasan buruk kepada orang yang taat kepada Allah. Itu harus bagi Allah. Dari segi hukum akal harus bagi Allah Ta'ala. Cuma hak dari segi syariat, kalau kita kembali kepada syariat, memberi balasan yang baik kepada orang yang taat kepada Allah, dan memberi balasan yang tak baik kepada orang yang ingkar perintah Allah, tidak taat kepada Allah ni adalah janjian Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala ni, innallaha la yukhliful mi'ad, sekali-kali tidak menyalahi janjinya. Jadi itulah kita pegang situlah dari segi kita, kalau kita tengok dari segi syariat agak, Tuhan akan buat sedemikianlah, memberi balasan yang baik kepada orang yang taat, dan memberi balasan yang tak baik kepada orang yang tidak taat. Itu berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Tuhan turun kepada Nabi. Adapun dari segi akal, dari segi hukum akal ni, perkara tak ada itu termasuk dalam perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tugas kitanya, tugas kita buat laksanakan perintah-perintah Allah. Kerana apa? Kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lawannya lawan harus, lawannya bagi sifat harus ni wajib atau mustahil, iaitu mustahil lah. Maknanya wajib Tuhan ni kena buat bumi ni. Wajib Tuhan kena buat manusia. Wajib Tuhan kena buat binatang ataupun lembu, kobra. Itu mustahil. Tidak ada dari segi hukum akal ni, tidak wajib bagi Allah Ta'ala ni buat manusia, buat alam ini tidak wajib. Ataupun mustahil, mustahil Allah Ta'ala ni buat alam ini, ataupun kita kata mencipta manusia, ataupun mencipta binatang-binatang dan sebagainya, mustahil. Itu perkara yang mustahil juga. Sebab apa? Sudah ada, sudah sabit. Sudah sabit adanya alam ini, adanya kita kata bumi, manusia dan sebagainya. Jadi kalau nak sabit dengan sifat mustahil, ataupun kita kata mustahil tadi, jadi terbalik hukum pula. Jadi apapun perkara-perkara mungkin, mengadakan perkara-perkara mungkin dan meniadakan perkara-perkara mungkin ini adalah harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan wajib dan juga bukan mustahil bagi Allah Ta'ala tu. Syahdan, dan bahagi pula sifat 20 ini atas dua bahagi. Jadi sifat 20 yang kita belajar ni terbahagi pula kepada dua bahagian. Dua bahagian yang insya-Allah kita akan belajar selepas ni, iaitu bahagian pertamanya dinamakan dia istighna. Istighna, dan yang kedua dinamakan iftiqar. Bahagian kedua dinamakan iftiqar. Jadi sifat-sifat di kategori sifat-sifat yang masuk di bawah istighna Allah Ta'ala, dan beberapa sifat yang dikategori sebagai dimasuk di bawah
iftiqar Allah Ta'ala. Iftiqar makhluk kepada Allah Ta'ala. Bahagian iftiqar ni, iftiqar makhluk kepada Allah Ta'ala. Berhajat makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah mana kita akan belajarlah, kita sambung, kita belajar bahagian ni, dua bahagian ni insya-Allah pada minggu depan. Cuma untuk hari ininya kita secara khulasah sifat-sifat 20 yang kita belajar tadi tu terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu dipanggil, bahagian pertama dipanggil sifat nafsiyah, bahagian kedua dipanggil sifat salbiyah, bahagian ketiga dipanggil sifat ma'ani, dan bahagian keempat sifat dipanggil sifat ma'nawiyah. Jadi kalau kita boleh faham apa itu sifat nafsiyah, apa itu sifat salbiyah, apa itu sifat ma'ani, apa itu sifat ma'nawiyah, okey, ada, alhamdulillah dah. Jelas bagi kita. Kita boleh pergi lanjut lagi lah. Cuma dalam kitab ni dia dia bagi peribahasa yang tidak begitu mendalam sangat, sekadar asas kepada kita ni untuk kita belajar ilmu usuluddin ataupun ilmu kalam. Jadi insya-Allah lepas ni kalau kita nak pergi lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi tentang ilmu kalam atau ilmu tauhid ni, kita boleh ngaji kitab-kitab yang lebih detail lagi. Peribahasa dia, atau bagi kita kata yang nak berkecimpung, nak mendalami lagi. Nak mendalami lagi ilmu tauhid ni. Jadi sekadar kita baru belajar ataupun sekadar kita orang awam ni, jadi apa yang Tuan Syekh ni dia persembahkan ataupun ditulis dalam muqaddimah kitab Hidayatus Sibyan ni memadai dah. Memadai untuk kita ni, untuk peringkat permulaan, untuk kita berjinak-jinak, berjinak-jinak untuk kita ni belajar ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Jadi suka, seronok sebenarnya bila kita mengaji belajar ni, kita nak tahu lebih lanjut lagi, nak tahu lebih detail lagi. Jadi itu panggil ilmu ni dia panggil terlalu banyak, terlalu luas. Ilmu ni, ilmu agama ni terlalu luas. Jadi sebab tu orang yang berkecimpung, orang yang jatuh cinta dengan ilmu agama ni, ilmu ni dia panggil dia tidak puas. Dia tak puas, dia nak tambah sama, dia nak belajar lagi. Nak belajar lagi ilmu agama ni supaya ialah kita belajar tu bukanlah kita nak orang kata kita alim, tetapi kita belajar tu kita nak beramal. Kita nak beramal dengan apa yang kita belajar tu. Itu niat kita. Niat kita tu, qasad tu kita kena betul daripada awal. Awal pembelajaran kita ni, biarlah kita niat untuk kita belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tafsir dan sebagainya untuk kita beramal. Ilmu tauhid ni untuk pegangan kita, untuk kejap iman kita, supaya kita nak kita ni menghembuskan nafas mati kita dalam keadaan iman, dalam keadaan ada lagi iman tu. Kita nak wal'iyadzabillah, kita minta jauh dengan Allah dan daripada Allah Ta'ala ni, mana daripada kita mati esok-esok mati dalam keadaan tanpa iman, wal'iyadzabillah. Waktu kita lawan ni zaman kita terlalu, orang panggil terlalu banyak fitnah-fitnah yang boleh apa panggil mengheret kita kepada kufur. Fitnah ni, maksud fitnah apa? Fitnah perkara yang mari, perkara yang bagi boleh apa panggil boleh menggelincirkan kita, boleh apa panggil melalaikan kita daripada agama, daripada pegangan yang sebenar. Sebab tu hadis Nabi sebut fitnah akhir zaman ini seperti potongan-potongan malam yang gelap, yang mana menyebabkan orang itu beriman pada pagi, dia kufur pada waktu petang. Beriman pada waktu petang, dia akan kufur pada waktu pagi esok pula. Mana penangan ataupun kita kata risiko fitnah terlalu besar. Lebih-lebih di akhir zaman kita ni, orang panggil zaman dekat dengan
zaman Dajjal ni macam-macam lah. Bawa ke atas tekek agama, tetapi rupa-rupanya seleweng. Rupa-rupanya menyeleweng. Ada tekek ataupun jenama tu comel. Jenama tu comel. Tapi apabila kita dengar, apabila kita selidiki, rupa-rupanya bawa ke dia ataupun ajaran dia ni menyeleweng daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan semua berhati-hati. Hamba sendiri, tuan-tuan kita berhati-hati. Dalam kita ni, dalam mana kita gairah ataupun kita nak belajar ilmu agama khususnya, kita kena berhati-hati, kita kena cari, kita berguru dengan guru yang kita kata yang betul-betul, guru yang ada sanad, tak betul-betul yang kita kata ambil daripada salasilah ataupun susu galuh jalan yang benar, daripada ulama-ulama yang muktabar. Barulah kita insya-Allah panggil tak tersesat, tidak tergelincir lah daripada ajaran sebenar dalam agama kita ni. Jadi sekadar itu untuk petang ni insya-Allah kita sambung ataupun kita tangguh pada minggu hadapan insya-Allah pada waktu yang samalah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah daripada kelemahan hamba sendiri. Jadi yang meminta maaf kalau tidak jelas ataupun tidak memenuhi lah, mungkin tidak memenuhi kehendak penonton. InsyaAllah hamba minta maaf lah. Sekadar itu untuk petang ni, wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.